Jadi keseluruhannya, kalau kita lihat, tidak adil lah mengatakan UMNO mengatakan no DAP itu. Sebab tanpa DAP, UMNO tidak dapat menguasai kerajaan Perak secara stabil. Maknanya tak timbul lagi lawan. Jadi selaku ketua muda, saya tanya selaku ketua muda, di Johor ada serangan daripada PBM untuk menjatuhkan kerajaan Hasni. Dan di Melaka pun nampaknya kekuatan kerajaan BN di Melaka pun tidak begitu kuat. Di mana pendirian DAP? Kalau berlaku di Johor dan di Melaka ini, usaha untuk nak menjatuhkan kerajaan yang diketahui oleh Menteri Besar UMNO ni. Saya tanya atas sifat ketua muda. Saya rasa tuduhan atau dakwaan atau serangan tu pelik. Sebab seolah-olah dia meludah ke langit, muka sendiri dia yang kena. Sedangkan waktu dia merampas kuasa tahun lepas, 2 tahun, setahun setengah lepas tu, waktu tukar dari PH ke PN, tak nampak dia serang sendiri. Okey pula kalau dia yang buat. Okey? Ada hujah. Ni politik lah kan. Tapi dari segi yang lebih substantif, bagi saya, apa yang kita saksikan sekarang adalah ketidakstabilan politik atas suatu inconvenient marriage. Perkahwinan. So, waktu tu UMNO bersatu dan PAS sebab nak rampas kuasa, duduk semeja, tidur sekatil, tapi sebenarnya bukan suka sangat pun. Dia tidur sekatil, tapi tak ada hubungan badan. Macam itulah. Dan sekarang pula, dia dari tidur sekatil tapi tak sentuh-sentuh, sehingga sekarang dah melenting, melawan, bergaduh sampai nak pukul. Ya. Jadi, saya rasa makan diri lah sikit. Tapi tak apa, ini hal dalaman lah Perikatan Nasional. Sudah tentu bagi saya dari sudut pandangan politik sebagai ketua pemuda, Pakatan Harapan ditubuhkan ketika itu dengan PPBM atas dasar kesepakatan dan persetujuan dasar dengan buku harapan manifestonya. Tetapi lama-kelamaan kita nampak ada sedikit rintangan dan halangan dari segi nak melaksanakan dasar-dasar kerajaan selepas menjadi kerajaan. Tak mengapa. Daripada mengkhianati, kita dah terima benda tu, dah telan. Tetapi kalau nak jadi kerajaan, dah ambil kuasa, laksanakan amanah dan tanggungjawab. Janganlah bergaduh. Sebab jangan bergaduh, ya. Yang menjadi mangsa siapa? Yang menjadi mangsa rakyat. Dan akhirnya, semua ahli politik, mereka yang bergaduh, mereka yang bertelingkah, mereka yang tengah nak pukul-memukul, tetapi rakyat yang menyusahkan, tapi kami sebagai ahli politik juga kena. Jadi, tak usahlah nak gaduh. Kalau tak boleh nak selesaikan masalah, bagilah balik kepada PH. Pendapat Ketua Pemuda DAP. Perlukah pilihan raya ini disegerakan atau habiskan tempoh? Kerana sebulan lagi, Wabi. You sendiri, sebulan lagi. Cukup 3 tahun. Dan kemudian menunggu hari waktu yang kat sumpah sebagai ahli adun. Maka cukup 3 tahun dan perancian akan dibayar. Jadi, pertimbangan Wabi selaku Ketua Muda, perlu tak segerakan pilihan raya ini ataupun tunggu tempoh habis 5 tahun? Saya rasa sekiranya tiadanya pandemik, sekiranya tiadanya COVID sekarang, bubar segera. Bubar segera. Sebab gaduh-gaduh ni tak guna lah. Dia takkan ke mana. Saya tak nampak UMNO akan peluk kembali dengan PBBM. Saya rasa Datuk pun tak nampak lah. Ya. PAS ni, dia bukan saja makan 2 kolam, dia renang 2 kolam. Dia? Dia berenang? Oh, bukan minum. Minum, makan, berenang. Minum, sekali. makan, berenang dalam 2 kolam? Oh. Teruk tu, tuduhan itu. Tak tahu teruk ke apa. Jadi, PAS ni memang syak wasangka dari sudut pandang PPBM dengan UMNO ni terhadap PAS ni sangat bersama lah, saya rasa. Kami dulu pernah dengan PAS dulu. Pernah serumah lah. Ya. Kita tahulah perangai dia.
Jadi bagi saya, sesuatu kerajaan yang begitu tidak stabil, tak salah nak berlakon, dah lah bergaduh, dalam pau pun jelasnya dah tolak bersatu. So, macam mana untuk kekal bersama? Tetapi sebagai wakil rakyat, bukannya saja sebagai ketua depsi, sebab saya tidak ketua depsi dengan menjadi wakil rakyat di negeri Perak dan juga seorang pemimpin politik berpisah tiada. Saya tak boleh kata sebagai depsi saya nak kubur, tapi sebagai wakil rakyat saya nak jaga rakyat. Okey. Sebab depsi nak jaga rakyat. So pada ketika ini, sebab nampak macam gayanya mungkin ada gelombang keempat. Apa gelombang keempat tu? Gelombang keempat perpecahan politik dan juga gelombang keempat COVID lah. Okey. Jadi saya pun agak khawatir dan risau. Tetapi secara dasarnya, kalau kita hanya tumpu kepada politik, bubar sekarang. Bubar sekarang Tetapi Pandangan ketua muda pada ketika yang sama, dengan realiti politik ketika ini dan juga dengan krisis kesihatan pada ketika ini, tak boleh. Tak boleh sebab ada satu faktor lagi tau. Undi 18 belum jadi lagi. Ya. Kalau pilihan raya yang seterusnya ini tidak memasukkan pengundi umur 18 ke 20, ia akan menjadi satu pilihan raya yang tidak berperlembagaan, malah melanggar perlembagaan persekutuan. Tidak berperlembagaan. Ya. Unconstitutional general election. Kenapa? Perlembagaan persekutuan telah dipindah. Anak Malaysia berumur 18 ke 21 telah diberi hak untuk mengundi dalam perlembagaan. Tak usah kita cakap tentang dia dah di gazet ke tidak, sebab pindaan tu dah berlaku dan telah diputuskan oleh badan tertinggi pembuatan dasar dan undang-undang negara iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Benda tu dah buat dah. Tuanku yang di-Pertuan Agong sudah memberi perkenan. Jadi pada ketua pemuda DAP mengata jika berlaku pilihan raya ini memang tidak mengikut kehendak perlembagaan, iaitu anak muda yang umur 18 tahun, 20, 19, 20 Ya. tidak dibenarkan mengundi. Ya. Dan benda ni bukan saya cakap di sini. Saya dah cakap banyak kali dah. Waktu saya bersama dengan anak-anak muda di depan parlimen untuk gerakan undi 18 ni, saya dah sebut pada ketika itu, jangan biarkan pilihan raya umum ke-15 menjadi satu pilihan raya yang melanggar perlembagaan persekutuan. Dan terbatal. Ya. Okey. Sebab benda tu besar tau. Ya, sebab ada tulis. Ya. Dan dia etika 8. Ya. Jadi itu sebab apabila Rais cakap masalah etika 8, kenapa wakil rakyat tidak digantung, kenapa penjawat, saya agak ketawa juga. Kerana dia terlupa bahawa jika etika 8 digunakan dalam perlembagaan, kenapa anak muda yang telah dipindah perlembagaan usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun dinafikan. Ya. Itu tidak mengikut etika 8. Dan Dato', yang paling membuat saya tergelak dan ketawa adalah kat Perak dan beberapa negeri lagi, kita dah pindah undang-undang tubuh untuk membenarkan anak-anak muda 18, 19, 20 tahun jadi calon. So maka, mereka boleh jadi calon tapi tak boleh undi kepada diri sendiri. Oh, itu ya. Bukankah itu soalan jaya pilihan raya itu perkara persekutuan, bukan perkara negeri? Kenapa dipindah? Tak, sebab dalam undang-undang tubuh menyatakan batasan dan juga bidang kuasa Dewan Undangan Negeri. Oh, Dewan Undangan Negeri ya. Untuk menjadi calon untuk dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, memang tertulis dan termaktub usianya dalam undang-undang tubuh. Oh. Jadi untuk menjadi calon, SPR hanya melaksanakan kerja-kerja menjalankan pilihan raya. Yes. Tapi menetapkan calon umur berapa, boleh ke tak boleh, semua ni undang-undang tubuh. Maksud YB, kalaulah tak dipindah undang-undang tubuh, walaupun ada wakil rakyat yang menang umur 18, tak boleh masuk Dewan lah. Betul. Ya itulah kan. Betul. Maksudnya begitu kan. Betul. Jadi tuan-tuan, perkara isu pilihan raya pengundi umur 18 tahun ini sudah menjadi satu perdebatan awam. Apabila Speaker Dewan Negara atau Presiden Dewan Negara menggunakan etika 8 perlembagaan hak semua rakyat, tetapi dalam masa yang sama
kerajaan Mahidin Yassin menafikan hak generasi muda yang berusia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun yang telah dipindah perlembagaan tidak dibenarkan mengundi. Ini agak pelik. Lagi satu, Wabi. Kita bercakap masalah generasi muda perubahan ini. Jadi, kalau Wabi ingat, apa pandangan Ketua Pemuda? Kita tak ramalkan. Tapi saya percaya selepas pilihan raya 2018, MCA hanya boleh bertahan seorang ya, belum menang. Dan lain semua kalah. Termasuk menteri dia, kecuali air hitam, Presiden. Soalan saya, jika berlaku pilihan raya yang ke-15 ini, MCA, tewas semua kursinya. Dan UMNO boleh membentuk kerajaan, tetapi tak cukup kursi yang banyak. Bagaimana pandangan Ketua Muda kalau DAP duduk di dalam kerajaan, menyokong penubuhan kerajaan UMNO dan UMNO jadi Perdana Menteri, tapi DAP tidak menjadi menteri ataupun apa-apa jawatan kecuali yang dibincangkan kemudian. Apa pandangan? Adakah Ketua Muda masa itu bersetuju atau tidak bersetuju joint venture atau bekerjasama seperti dilakukan di Perak? Kun fayakun. Wa makaru wa makarullah wa lahu khairul makirin. Ya. Itu soalan resmi, jawapan resmi. Tetapi kalau nak buat ramalan dan unjuran, saya rasa MCA nak menang berapa kursi, dia mempunyai hak dah. Tapi dia sudah tipis kan? Cukup tipis. Dan takkanlah saya nak bagi tahu rakyat apa untuk buat dan apa untuk tak buat. Tapi pada ketika yang sama, saya rasa intipati kepada soalan Dato' adalah apakah akan berlaku kalau keadaan memaksakan DAP dengan UMNO untuk bekerjasama. Bagi kestabilan negara ini, penubuhan kerajaan. Saya rasa pada ketika itu, apa yang diperlukan oleh rakyat, kami akan dijadikan asas kepada pertimbangan kami sebagai parti. Dan sudah tentu apabila sokongan oleh mana-mana parti, mungkin DAP dapat kursi lebih. Mana tahu. Sekarang maksimum dia ada 42 lah. Yang buat keputusan rakyat. Nanti kalau rakyat buat keputusan, DAP lebih kursi daripada UMNO, macam mana? Dan kita tak tahu. Mana-mana parti politik atau mana-mana blok yang paling ramai sekali akan perlu duduk semeja berunding dengan kursi atau parti-parti yang punya kursi yang dapat menyumbang ke arah 112. Di situlah perbincangan dan perundingan akan berlaku. Sama ada dia taburan jawatan kuasa jawatan dalam Jemaah Menteri ke apa, itu terserah dan kita akan bagi mandat kepada kepimpinan untuk buat. Tapi bagi saya, suatu kerajaan yang stabil adalah suatu kerajaan yang merangkumi seramai mungkin. Ini kembali kepada pegangan politik saya. Saya seorang sosial demokrat. 30 tahun yang paling stabil yang pernah disaksikan oleh rakyat Germany sejurus selepas Perang Dunia Kedua adalah kerajaan yang dikepalai oleh SPD, the Social Democratic Party. Waktu itu Willy Brandt. Kenapa 30 tahun sejurus selepas Perang Dunia Kedua yang sepatutnya paling teruk sekali? Sebab baru saja Berlin semua dah diratakan. Memang rakyat semua susah. Negara tak ada duit. Negara hampir hancur. Perang kalah dan sebagainya. Kerana pada ketika itu, sebagai parti pemerintah yang induk, dapat berjaya tarik yang ada di paling kanan, parti yang paling kiri duduk sekali untuk membentuk satu kesepakatan politik dan kesepakatan rakyat. Jadi, tak usah kita sembang tentang perbezaan politik. Yang nak sembang perbezaan politik, kita duduk kat meja rundingan gaduh habis-habisan, tetapi dengan tekad dan objektif apakah agenda kita untuk rakyat dan negara. Pada ketika formula SPD di Jerman itu boleh jadikan satu contoh, begitu? Saya rasa boleh. Tetapi benda tu bukan SPD saja, bukan saja Germany. Kita tengok di New Zealand,
First term Jacinda Ardern, sahabat baik saya, sebab saya pernah jadi presiden kepada International Union of Socialist Youth. Dia kebetulan 2 presiden sebelum saya. Ya. So, di mana parti buruh di New Zealand bentuk kerajaan campuran. Okey, di United Kingdom pernah jadi Labour dengan Konservatif buat kerajaan campuran sebab tak ada satu parti yang dominan. Ya. Dan nampak gaya, corak dan apa yang saya rasa kita boleh saksikan sekarang adalah dalam pilihan raya umum yang akan datang ni tidak akan ada satu parti yang dominan. Mana parti tidak akan dominan. So di mana akan wujudnya ruang, boleh katakan ruang lingkup untuk kita kerjasama, atau akan adanya satu kewajipan untuk duduk bersembang, berbincang, merunding untuk capai kata sepakat demi negara dan rakyat. Semua akan terpanggil dan terwajib nak buat benda tu. So, biar rakyat buat keputusan, lepas tu baru kita sembang. Setakat ini, tiada sebarang kerjasama dengan UMNO. Tak ada kerjasama dengan UMNO, ya? Tak ada. Balon UMNO pun sekarang ni. Walaupun berlaku di Perak. Di Perak hanya sokongan untuk kestabilan ni, ya? Ya. Jadi, Bobby, saya nak tanya ni. Dalam generasi perubahan zaman, perjuangan DAP ni, Wabi dah nampak dah berapa orang anak muda Melayu akan bertanding di peringkat parlimen atau Dewan Negeri. Dah ada calon dia. Itu saya serah kepada kepimpinan parti lah. Tetapi dari pendirian DFC, kami akan terus menampilkan calon-calon atau bahan-bahan calon, bakal-bakal calon. Anak Melayu ni saya terpinjam. Ramai dalam NEC saya pun anak Melayu ramai. Dan yang bukan dalam NEC, bukan dalam DFC, dalam wanita pun ramai. Dah. Dah ada. Itu sudah ada. Tapi dalam DFC pun wanita, Alia, Jamalia pun ada. Edri, Melayu, anak muda ada. Syakir, Amir, ada. Ramai. Yang dah jadi wakil rakyat, ada. Yang belum jadi wakil rakyat, ada. Yang pernah jadi, yang pernah jadi ahli majlis kerajaan tempatan, ramai. Jadi, kami sebagai satu parti, khususnya sebagai sebuah sayap pemuda, kami tidak risau. Kami tidak risau tiadanya anak-anak Melayu, seperti kami tidak risau tiadanya anak-anak muda Cina, Iban, Kadazan, Dusun, Murut. Sebab mereka semua anak Malaysia. Dan Melayu agak ramai juga. Kerana Wabi kena ingat, DAP adalah satu-satunya parti bersama PKR, parti kebangsaan. Maknanya daripada Perlis sampai ke Sabah dia ada. Ya. UMNO Sarawak tak ada. Ya. Dia